semua, semangat pagi. Okey, hari ini kita akan belajar untuk tajuk bab 1 iaitu dunia mikroorganisma. Okey, semangat pagi semua. Pagi teacher. Okey, hari ini kita akan hari ini kita akan belajar tentang tema 1, penyenggaraan dan kesinambungan hidup. Okey, bab 1 mikroorganisma dalam standard kandungan 1.1 dunia mikroorganisma. Standard pembelajaran pada hari ini iaitu 1.1.1 berkomunikasi mengenai mikroorganisma. Okey. So kalau kita tengok yang ni pernah ke tidak nampak mikroorganisma ni di mana-mana, berada di mana-mana? Pernah tak nampak? Pernah. Ha? Pernah tidak nampak Tak yang pernah. ni? Ini kan menggunakan mikroskop boleh nampak. Betul. Sebab itulah maksudnya kita tidak akan nampak dengan mata kasar. Kalau maksudnya boleh nampak dengan mata kasar tu, memang hebatlah mata kita ni. Okey. So sebabnya dia memang tidak boleh dilihat dengan mata kasar ya, sehinggalah kita kena tengok mikroorganisma ni guna mikroskop. Okey. Okey. So betul lah jawapan tadi. Okey, seterusnya kita masuk kepada bakteria. Okey, bakteria ni kalau kita tengok dia adalah dari segi saiz ya, mikroorganisma unisel yang berukuran antara 0.2 mikrometer hingga 10 mikrometer. Dan dia boleh dilihat melalui mikroskop cahaya kuasa tinggi. Okey, untuk bentuk pula, penamaan dan pengelasan bakteria ni adalah berdasarkan bentuk-bentuk asas dia lah. Okey. Iaitu contohnya sfera, kokus. Bentuk berpilin tu spirilium, berbentuk root, bacillus. Ni nama-nama bakteria tu lah. Okey, kalau berbentuk koma, vibrio. Okey, so ada nama dia lah. Ya. So penamaan dan pengelasan bakteria ni berdasarkan bentuk dia sendiri. Okey, untuk struktur asas pula, kalau kita perhatikan struktur asas bakteria, kebanyakan bakteria ada dinding sel ya. Jadi dinding sel ni dia teguh, yang mana dia akan berikan bentuk dan sokongan kepada bakteria tu sendiri. Dinding sel bakteria dia tidak dibina daripada selulosa, tetapi dibina daripada asid amino dan polisakarida. Dan sesetengah bakteria dia ada kapsul yang melindungi dinding sel tu. Ada juga sesetengah bakteria mempunyai struktur rambut halus yang dikenali sebagai pili yang boleh membolehkan bakteria tu melekat pada permukaan tertentu. Dan sesetengah bakteria pula ada struktur asas kalau kita nampak ni macam ekor ni kan. Okey, ni flagellum dia lah. Flagellum ni dia membantu untuk pergerakan bakteria tersebut. Okey, untuk nutrisi pula, kalau bakteria ni dia mendapat makanan melalui pelbagai cara. Okey. Ada bakteria mempunyai klorofil. Jadi maksudnya dia boleh buat makanan sendiri. Dan setengah bakteria pula bersifat parasit. Parasit ni maksudnya dia dapat nutrien daripada perumah dia lah. Dan ada bakteria bersifat ataupun mendapat makanan secara saprofit. Iaitu dia dapat makanan daripada organisma yang telah pun mati. Okey. Habitat di mana kita boleh jumpai bakteria ni, sebenarnya bakteria ni di mana-mana sahaja. Okey.
di udara, di air, di tanah dan ke semua bakteria, ke semua organisma dan bahan reput, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah mereput ni, maksudnya di mana-mana sahaja kita boleh jumpa bakteria. Maksudnya kita tidak boleh tengok dengan mata, tapi bakteria ni boleh berada di mana-mana sahaja. Okey, dari segi pembiakan pula, bakteria membiak secara aseks, iaitu belahan dua, dan juga membiak melalui seks, ya, iaitu konjugasi. Tadi teacher dah tunjukkan ya macam mana pembiakan secara konjugasi. Okey, so yang ni lah iaitu cara pembiakan bagi bakteria, ya, daripada sel induk ni. Dia ini belahan dua lah. Okey, pembahagian bahan genetik. Okey, kemudian berlakunya pembahagian sitoplasma, maka terhasillah dua sel anak. Okey, so untuk konjugasi ni pembiakan seks lah. Okey, di mana pertama pembentukan tiub konjugasi berlaku, ya, dan pertemuan antara dua sel dia bertaut, ya. Kemudian di situlah berlakunya pemindahan bahan genetik apabila sebahagian plasmid tadi didermakan dan sel anak dengan kandungan genetik yang sama seperti sel induk lah terhasil. So ini adalah pembiakan bakteria yang kita boleh tengok secara seks ataupun aseks. So info sains di sini, ya, tadi ada perkataan plasmid sini kan. So plasmid ni adalah gelang kromosom kecil yang mampu bereplikasi secara bebas dan dialah bertanggungjawab untuk pindahkan bahan genetik semasa konjugasi bakteria tu berlaku. Okey, ini adalah ciri-ciri istimewa bagi bakteria. Okey, contohnya bakteria Bacillus, ya. Dia membentuk endospora. Kalau kita tengok ni rajah ni, ya. Supaya dapat bertahan dalam persekitaran yang ekstrim, yang melampau. Persekitaran ekstrim ni maksudnya kawasan yang terlalu panas ke, atau terlalu sejuk, ataupun keadaan yang kemarau, ataupun kekurangan makanan. Jadi endospora ni ialah spora yang terbentuk di dalam sel bakteria, yang mana dia ada permukaan perlindungan yang sangat kuat. Jadi permukaan perlindungan endospora ni lah akan pecah bila kawasan persekitaran tu sesuai. Jadi bila persekitaran sesuai, maka pertumbuhan akan berlaku seterusnya bercambah untuk membentuk bakteria yang baru. Okey, itu berkenaan dengan bakteria. Okey, sekarang kita tengok kepada virus pula. Okey, ni bentuk-bentuk virus lah. Okey, so soalan antara banyak-banyak virus ni, virus apa yang paling glamour? Ada juga kategori virus yang paling glamour. Apa dia? Virus yang paling glamour di abad ini. Cuba namakan. Virus Corona. Okey, coronavirus ni adalah coronavirus ni sebenarnya virus corona ni dia telah lama wujud. Cuma coronavirus yang 19 ni yang maksudnya kita namakan coronavirus 19, coronavirus yang ini yang baru dijumpai pada tahun lepas lah, pada tahun 2019 pada jadi itulah kenapa dia dikenali sebagai coronavirus 19 tu. Okey, so virus ni kita tengok macam mana pengelasan virus adalah berdasarkan saiz dia. Virus ni merupakan organisma yang paling seni, paling kecil lah antara semua-semua mikroorganisma tadi. Okey, dan saiznya iaitu kurang daripada 0.5 mikrometer. Dan dia hanya dapat dilihat melalui mikroskop elektron. Kalau yang lain-lain tu dia boleh lagi dilihat dengan mikroskop cahaya, tapi kalau virus ni dia hanya boleh dilihat melalui mikroskop elektron. Okey, untuk bentuk virus yang berlainan jenis mempunyai bentuk yang berbeza seperti sfera, ada yang berbentuk helix, ada berbentuk polyhedral dan kompleks. Kompleks ni gabungan antara bentuk helix dengan polyhedral tadi itulah. Okey, so bentuk-bentuk virus ni kalau kita tengok
ada nama-nama spesies ni lah ya. Contohnya kalau sfera, virus influenza. Kalau berbentuk helix tu contohnya virus mosaic. Yang berbentuk polyhedral contohnya adenovirus. Yang berbentuk kompleks ni namanya ialah bacteriophage. Okay, so tu adalah nama-nama virus yang perlu kamu tahulah. Okey, untuk struktur asas pula, virus terdiri daripada berbenang asid nukleik iaitu asid deoksiribonukleik ataupun DNA ataupun atau asid ribonukleik RNA yang mana dia dilindungi oleh lapisan protein. Okey, lapisan protein ini dikenali sebagai kapsid. So kapsid inilah yang menentukan bentuk virus tu tadi. Okey, faham ya? So ciri khas ya, ciri khas untuk virus ni berbeza daripada organisma lain ya, sebab virus ni dia tidak mempunyai ciri hidup di luar perumah kerana dia tidak menjalankan respirasi, tidak menjalankan pertumbuhan dan tidak bergerak balas terhadap rangsangan. Tu ciri istimewa kenapa virus ni kalau kita tengok dia lain daripada yang lain. Okey, sebab dia hanya membiak dengan cara menjangkiti sel perumahnya. Okey, contohnya bakteria, haiwan, tumbuhan, manusia. So dia mesti berada dalam sel perumah baru dia boleh hidup membiak. Okey. Nanti teacher akan terangkan macam mana pembentukan ataupun pembiakan bacteriophage ni yang mana dia menjangkiti bakteria iaitu sebagai sel perumah dia lah. Okey, so ni habitat dia berada di dalam benda hidup iaitu sel perumah tu lah. Cara pembiakan tadi menjangkiti sel perumah lah. Okey. Okey, so inilah cara macam mana virus tu ya. Macam mana urutan proses pembiakan bacteriophage. Bacteriophage ni nama virus ya. Yang mana dia ni berada dalam sel perumah iaitu sel bakteria. Okey, so ini ya. So virus ni yang atas ni. Jadi virus ni dia melekat diri dia pada permukaan sel perumah. Ni contohnya sel bakteria. Kemudian dia inject bahan genetik iaitu DNA tadi tu ke dalam sel perumahnya iaitu sel bakteria. Ni DNA bakteria. Yang ini bahan genetik virus tu. Okey, kemudian bahan genetik virus tadi dialah yang mengambil alih kawasan sel bakteria sambil membahagi dan menggunakan bahan dalam sel bakteria itu untuk membina lapisan protein ataupun kapsid tadi tu yang kita panggil kapsid tadi tu. Okey. Jadi di situ bilangan virus baru yang dihasilkan di dalam sel bakteria kian bertambah. Ini sel perumah ni. Okey. So dia membiak macam tu caranya. Maka virus baru tadi memecahkan sel bakteria dan membebaskan diri dia untuk menyerang pula sel bakteria yang lain. Jadi macam itulah cara dia membiak ya. Okey. Okey, so ini ialah kewujudan mikroorganisma. Soalannya, berapa kerap anda mencuci tangan setiap hari? Okey Akmal, berapa kali kamu cuci tangan? Boleh kira tidak? Tidak. Okey, biasanya kita cuci tangan ni masa bila? Untuk apa? Semasa bila? Untuk makan. Untuk makan lagi? Lepas salam orang. Lepas salam, okey betul-betul. Tapi sepatutnya untuk new normal kita tidak boleh kan. Kita tidak lagi digalakkan untuk bersalam. Cukuplah kita buat macam tu je kan sebagai tanda hormat ataupun menyantuni tetamu kan. Pun macam itulah yang untuk kita mengelak daripada ataupun menghentikan rantaian COVID ni lah ya, COVID-19 ni. Okey, selain daripada kita nak makan, okey lepas makan kita cuci tangan, lagi daripada lepas kita bersalam, lagi apa lagi? Bila masa lagi kita cuci tangan? Wahdania? Lepas keluar dari tandas mau cuci tangan. Kan lepas keluar dari tandas cuci tangan lah. Tak kisahlah buat apa-apa pun kan. So cuci tangan sebab di tandas ni di situlah banyaknya pembentukan bakteria berlaku. Okey, pembiakan bakteria berlaku. Okey, lagi
Bila lagi? Kalau kira kalau makan tu banyak kali dah makan, satu hari makan banyak kali. So tidak dikiralah berapa kerap kita cuci tangan. Apa kepentingan mencuci tangan dengan sabun? Ada beza tidak kalau kita cuci tangan dengan air sahaja ataupun ketika kita cuci tangan dengan sabun? Ada beza tidak? Ada. Apa kepentingan mencuci tangan dengan sabun atau pencuci tangan? Okey, dan seterusnya, mengapakah kesedaran mengenai kebersihan tangan perlu ditekankan dalam semua urusan harian termasuklah semasa mengendalikan makanan. So itu kalau kita makan di kedai-kedai makan kan, kita tidak tahu macam mana pengurusan di restoran itu, ya, ataupun macam mana pengurusan orang semasa mengendalikan makanan tu. Sebab tu penting untuk kesedaran kebersihan tangan, ya, mencuci tangan. Okey, so ni cabaran minda yang perlu pelajar-pelajar fikirkanlah. Semasa berlakunya wabak kolera, air yang digunakan untuk mencuci tangan lazimnya air yang sudah dimasak. Mengapakah keadaan ini berlaku? Okey, so tu kena fikirkanlah, ya. So kadang-kadang orang terfikir jugalah, alah leceh lah nanti nak cuci tangan pun kena masak dahulu air. So ada sebab lah, ini semasa berlakunya wabak kolera tu. Okey, air yang digunakan untuk cuci tangan adalah air yang dimasak kan. Apatah lagi untuk aktiviti-aktiviti yang lain yang lagi penting. Okey, so di sini ada kuis, ya, kuis yang mana pelajar boleh jawab nanti dan berikan markah dengan teacher, ya. So boleh pergi ke laman web yang diberikan dalam link, nanti teacher akan bagikan dalam link di ruangan komen untuk jawab soalan kuis ni lah. Okey, di kuis. Okey, dan seterusnya, tajuk seterusnya nanti teacher akan jemputlah untuk pelajar-pelajar pula join kelas faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma. Okey, so hari ini kita telah pun belajar tadi tentang apa? Siapa boleh jawab? Yang kita telah belajar hari ini? Pasal Mikroorganisma. Okey, mikroorganisma. Ada berapa pengelasan mikroorganisma? 5. Okey, 5. so Akmal, sila nyatakan 5 pengelasan mikroorganisma tadi. Fungus, alga, bakteria. Okey, Hadania boleh bantu? Ada virus, protozoa. Apa lagi tu? Alga, Protozoa. Okey. bakteria, virus, kulat, protozoa, alga. Bakteria, Congrats. Bakteria, virus, kulat, protozoa, alga. tahniah Wadania, tahniah. Okey. So untuk pengelasan mikroorganisma tadi, macam manakah cara untuk kita mengelaskan mikroorganisma ni? Contohnya yang ini okey, kena masukkan dalam kelas bakteria. Yang ini dikelaskan sebagai virus. So untuk mengelaskan kumpulan-kumpulan mikroorganisma tadi berdasarkan apa dia? Berdasarkan apa? Faham tidak soalan teacher? Habitat, Pandai. cara membiak, Okey. nutrisi, Okey. Pembiakan. Pembiakan lagi. 3. Aha. Okey. Saiz, Saiz. Okey, betul. rupa bentuk, Betul. nutrisi. Betul. Apa ni? Cara orang buat makanan sendiri tu. Nutrisi lah tu. Itulah. Lagi Jap. 2 lagi. habitat, Okey. cara membiak, Habitat, Cara cara membiak. pembiakan. cara membiak. Oh, pembiakan. Cara pembiakan. Okey.